Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Syahrul Nazir bin Khalid. Saya dilahirkan di Hospital Besar Melaka pada tanggal 5 Ogos 1999. Pada tahun ini saya berumur 24 tahun. Saya merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik. Saya juga merupakan pelajar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang mengambil jurusan dalam Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Teknologi Penyelenggaraan. Pengalaman beraya tahun ni tak banyak beza berbanding tahun lepas. Cumanya tahun lepas kita beraya dalam keadaan yang mengejut, di mana tiba-tiba je anak bulan tu nak keluar. Dia tak sabar-sabar nak keluar. Tapi saya dan keluarga memang setiap tahun akan buat persiapan awal, di mana 2 atau 3 hari sebelum nak raya tu kita orang dah memang pergi beli barang basah maupun kering. Orang cakap awal supaya tak kalut. Lepas tu rutin sepanjang hari raya tu sama, tak ada beza. Pagi raya selepas solat subuh tu saya akan siap. Lepas tu makan sikit alas perut, nak pergi masjid sembahyang raya. Lepas balik sembahyang raya, saya akan pergi ziarah kubur insan yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya, seperti atuk dan nenek. Selepas pulang ke rumah, kebiasaannya akan ada sesi minta maaf. Pada sesi ni saya memang suka, sebab bila kita minta maaf, kita akan dapat duit raya. Jarang-jarang orang buat salah tapi dapat habuan. Dia setahun sekali je, waktu hari raya je boleh dapat. Selepas tu saya akan pulang ke kampung yang terletak di Negeri Sembilan. Dia berbeza raya di kampung dan juga di bandar. Kalau raya di kampung ni, kita boleh melihat suasana dia yang sangat-sangat mudah. Sebab sepanjang perjalanan tu, kita boleh lihat banyak pelita yang dipasang oleh orang kampung. Dan pelita tu pula dia pasang ikut kreativiti tuan rumah. Ada tuan rumah tu dia pasang pelita bentuk bintang. Ada tuan rumah pasang pelita bentuk bulan. Ada juga tuan rumah tu dia pasang pelita bentuk ketupat. Selain tu, kalau balik kampung ni bebas untuk membakar mercun, sebab tak ada orang yang marah nak main mercun. Yang penting jangan putus jari, patah tangan, terkehil kaki, putus kepala. Nanti saya akan selitkan video cara orang bandar main mercun kat kampung. Dia keriau sikit. Tapi apapun, saya sangat bersyukur kerana dapat menyambut hari raya pada tahun ni. Dan saya juga bersyukur kerana dapat menyambut hari raya bersama insan yang saya sayang, iaitu ibu dan ayah saya. Hargailah setiap kenangan yang kita cipta bersama mereka, kerana kita tak tahu tahun depan jalan ceritanya bagaimana, adakah sama ataupun berbeza. Itu terpulang kepada takdir, qada dan qadar. Hidup ni keras, manusia datang dan pergi dan tidak akan kekal selama-lamanya. Setiap insan yang berada di sisi kita, bila tiba masanya, diorang juga akan pergi meninggalkan kita. Akhir kata dari saya kepada yang melihat video ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya juga ingin minta ampun, mohon maaf jika ada melakukan kesalahan dari segi bahasa maupun fizikal. Saya sedar diri saya ini manusia biasa yang tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Makna raya bagi saya adalah, raya ni dia dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta mengeratkan hubungan kekeluargaan antara kita dan juga saudara mara. Hal ini kerana apabila tibanya hari raya, kita dapat melihat ramai saudara mara kita yang pulang ke desa. Selain itu, dengan hari raya ni juga kita dapat berjumpa saudara mara yang berada di jauh maupun yang dekat.
Selain daripada hari raya sebenarnya, kita ada dua situasi di mana kita dapat berkumpul secara beramai-ramai, di mana situasi pertama adalah situasi yang melibatkan kematian, manakala situasi kedua adalah situasi yang melibatkan perkahwinan. Oleh disebabkan itu, media sosial memang memberikan peranan yang sangat penting pada masa kini, kerana dengan media sosial kita dapat berhubung dengan ahli keluarga ataupun saudara mara yang berada jauh di perantauan yang tidak dapat balik beraya disebabkan kerja. Selain itu, dengan media sosial juga kita dapat berkongsi cara ataupun tradisi hari perayaan kita kepada kaum lain seperti China dan India. Oleh itu, dengan media sosial ini, mereka dapat melihat bagaimana cara orang Melayu kita meraihkan hari perayaan pada Hari Raya Aidilfitri. Aspek akomodasi. Aspek akomodasi bermaksud menghormati norma dan nilai kumpulan lain. Sebagai contohnya, kita menyambut hari perayaan Aidilfitri, maka etnik ataupun bangsa lain seperti China dan India pasti akan menghormati budaya dan tradisi kita menyambut hari perayaan tersebut. Sama juga apabila hari perayaan mereka, kita juga perlu menghormati cara mereka menyambut perayaan mereka yang tersendiri. Seterusnya adalah aspek asimilasi. Aspek asimilasi ini bermaksud proses percantuman dan penyatuan antara etnik yang berlainan budaya sehingga bentuk kelompok dan kebudayaan. Sebagai contoh, apabila tiba hari raya, kita pasti akan membuat rumah terbuka. Jadi semasa rumah terbuka tu, kita akan menjemput rakan-rakan kita yang pelbagai kaum. Jadi apabila mereka datang, di situ kita dapat melihat terbentuknya satu masyarakat yang majmuk dan pelbagai kaum. Seterusnya adalah aspek akulturasi. Akulturasi ini bermaksud proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok. Berbalik kepada cerita rumah terbuka tadi, apabila kita buat rumah terbuka, kita pastinya akan menghidangkan makanan tradisi kita. Sebagai contoh, lemang, ketupat dan juga rendang. Apabila mereka mencuba makanan tradisi kita, secara tidak langsung ataupun lama kelamaan, mereka akan terima budaya kita, sehingga kan mereka pasti akan tertanya-tanya bila mereka dapat merasa lagi makanan tersebut. Akhir sekali adalah aspek amalgamasi, iaitu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi. Semua aspek ini sebenarnya dia berkait rapat. Aspek amalgamasi ni berlaku apabila mereka dah terima budaya kita, mereka dah rasa selesa. Jadi pasti mereka akan jatuh hati sehingga akan berkahwin dengan seseorang dari budaya yang berbeza dari mereka. Jadi di situ akan terbitnya aspek amalgamasi di Malaysia ini.